Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang rahmati Allah, pada malam ini sesi kuliah kita adalah berkaitan dengan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada malam ini kita akan membaca bermula daripada muka surat 183. Sebentar lagi insya-Allah admin akan sharekan nota di bahagian komen insya-Allah. Ataupun tuan-tuan boleh semak balik di Facebook peribadi saya pada minggu lepas, pada Isnin yang lepas, iaitu kita masih pakai nota yang sama. Okey. Qala al-muallif hafizahullah, berkata Syekh pengarang hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara beliau dan membantu urusan dunia dan akhirat beliau. Al-matlabul awwal tathabbutus sahabati والتابعين واحتياطهم في نقل السنة. Berhati-hatinya sahabat Nabi SAW atau kewaspadaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan golongan tabi'in dalam menukilkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewaspadaan sahabat dan tabi'in dan sikap berhati-hatinya mereka dalam menukilkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanhajihi fi naql al-akhbar. Sahabat-sahabat Nabi SAW mencontohi manhaj Rasulullah SAW dalam menukilkan berita dan akhbar, dan wa'amilu bima umiru bihi min at-tathabbuti wal wa'yi lamma sami'u wal ada'i kama sami'u, dan mereka beramal dengan sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka agar berhati-hati dan berwaspada dan menghafal segala yang didengar, kemudian hendaklah mereka menyampaikan sebagaimana yang mereka dengar. Jadi tajuk kita berkaitan dengan
berhati-hatinya sahabat Nabi SAW ketika menukilkan berita ataupun hadis daripada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, tugas penyampaian agama telah pun berpindah kepada sahabat-sahabat baginda SAW. Bebanan tugas amanah Rasul berpindah daripada Nabi SAW kepada sahabat-sahabat baginda. Itulah yang dirasakan oleh sahabat. Apabila mereka ingin berbicara tentang agama, mereka merasakan bahawa mereka adalah wakil Rasulullah SAW. Mereka mewakili kata-kata Nabi SAW. Mereka mewakili Nabi SAW dalam berkata-kata. Mereka mewakili Nabi SAW dalam berfatwa. Mereka mewakili Nabi SAW dalam segala perkara. Dan mereka sedar mereka adalah contoh suri tauladan kepada manusia yang datang selepas mereka. Atas dua kesedaran inilah, iaitu mereka sedar bahawa mereka sedang mewakili Nabi SAW. Mereka juga sedar bahawa apa yang mereka perkatakan dalam agama akan diguna pakai oleh umat manusia selepasnya. Sekiranya benar, mereka akan mendapat pahala dan kebaikan daripada apa yang disampaikan. Sekiranya mereka tersilap, mereka akan menanggung dosa sekiranya kesilapan itu berlaku di atas kecuaian mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat menyedari tentang kepentingan berwaspada dan berhati-hati dalam menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Antara contoh-contoh yang ditunjukkan dalam sunnah ataupun dalam kisah-kisah sahabat, bagaimanakah mereka berhati-hati ketika menerima berita yang berkaitan dengan Nabi SAW adalah satu riwayat athar yang diriwayatkan oleh Qubaisah bin Du'aib. Oleh Qubaisah bin Du'aib rahimahullah. Al-Imam Qubaisah bin Du'aib adalah seorang tabi'in yang berasal daripada negeri Damsyik, daripada Dimashq di Syria. Jadi kita kalau sebut Qubaisah bin Du'aib, tabi'i, seorang tabi'in Syami ad-Dimashqi asy-Syami atau asy-Syami ad-Dimashqi. Seorang ahli Syam, seorang Dimashqi, anak murid kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Qubaisah meriwayatkan satu kisah yang beliau yang beliau dengar berkaitan dengan guru beliau, iaitu Qubaisah ini anak murid kepada Muhammad bin Maslamah yang terlibat dalam peristiwa ini. Apakah kisah ini? Beliau berkata, qala ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin taltamisu an tuwarrath. Pada suatu hari seorang nenek datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu ketika selepas kewafatan Nabi SAW, iaitu ketika beliau menjadi khalifah. Seorang nenek datang jumpa Abu Bakar, taltamisu an tuwarrath, mencari bahagian beliau dalam pewarisan harta. Iaitu seorang nenek minta harta warisan daripada cucunya. Bila berlaku kematian cucu, nenek ni datang minta bahagian beliau daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, faqala, beliau berkata, ma ajidu laka fi kitabillahi syai'a. Aku tidak temukan ma ajidu laki fi kitabillahi syai'a.
aku tidak temukan untuk kamu dalam kitabullah bahagian yang tersebut. Artinya, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pewarisan tidak disebutkan nama nenek sebahagian daripada waris. Jadi ini asas pertama. Apabila ada sesuatu perkara yang berlaku, dipanggil sebagai nazilah, berlaku suatu peristiwa, hendaklah ketika peristiwa yang memerlukan kepada hukum, kepada hukum syarak, perkara pertama yang dilakukan hendaklah dirujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi Abu Bakar kata, aku baca ayat Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, sampai akhir ayat. Aku tak jumpa ayat perkataan tentang seorang nenek. Dan juga ayat-ayat Quran yang lain, ayat selepasnya, dan ayat berkaitan ayat pewarisan al-kalalah pada selepas pada ayat yusikumullah tadi, dan al-kalalah pada akhir surah An-Nisa hanya menceritakan tentang saudara. Paling-paling surah ayat yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ada disebutkan tentang bahagian, selepas pada itu disebutkan tentang bahagian ayah dan ibu, seorang ayah dan seorang ibu, dan tak disebutkan adanya bahagian nenek dalam pewarisan dalam ayat Quranul Karim. Jadi kata Abu Bakar, aku tidak temukan bahagian untuk kamu dalam Al-Quranul Karim. Wa ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara laka syai'a, dan aku tidak ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahagian untuk kamu. Wa ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara laki syai'a, dan aku tidak ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan bahagian yang khusus untuk kamu, iaitu dalam hadis Nabi juga, sepanjang aku bersama dengan Rasulullah, dan Abu Bakar salah seorang daripada sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah beliau adalah sahabat yang paling kanan, sudah pasti beliau bersama dengan Nabi dalam banyak peristiwa. Jadi Abu Bakar kata, aku tidak pernah temukan dalam sunnah Nabi SAW Nabi menyebutkan ada bahagian untuk seorang nenek. Ini cara Abu Bakar berhukum. Pertama, rujuk Al-Quran. Kemudian beliau rujuk sunnah Nabi SAW. Namun, oleh kerana sunnah itu tidak terkumpul seperti Al-Quranul Karim, berkaitan dengan tidak wujud dalam Al-Quran, kita boleh ketahui. Kita baca Quran daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, kalau kita tidak temukan, berarti tidak ada Quran yang lain. Itulah di ayat Quran. Kalau kita jumpa, situlah berada di antara Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita dah kaji, kita dah hafal, kita dah memahami isi kandungan Al-Quran, dan kita tidak temukan Quran menyebutkan satu perkara, ketahui maka Abu Bakar meyakini bahawa beliau telah pun menghafal Al-Quranul Karim, beliau memahami Al-Quran daripada awal hingga akhirnya, dan beliau sendiri yang menukilkan Al-Quranul Karim pada zaman beliau dituliskan Al-Quranul Karim. Maka Abu Bakar kata, aku tidak temukan. Cuma ketika apabila berkaitan dengan sunnah, Abu Bakar kata, aku belum tahu, atau aku tidak ketahui. Aku tidak ketahui, dalam sepengetahuanku, aku tidak dengar Nabi SAW sebutkan sesuatu bahagian untuk seorang nenek. Tapi adab beliau berkata, thumma sa'alan nas, kemudian beliau pun bertanyakan kepada manusia, iaitu kepada sahabat yang hadir dalam majlis tersebut. Ini seorang pemimpin, adab seorang pemimpin. Okey, peristiwa ini sebelum habis, ini belum habis, tapi saya nak terus ambilkan pengajaran. Kita sebutkan pengajaran supaya kita dapat baca hadis sekali imbas, kemudian kita terus kepada riwayat seterusnya. Peristiwa ini menunjukkan bahawa tidak semua perkara diketahui oleh manusia yang paling alim. Tidak syak lagi bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling alim, orang yang paling afdal dan manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun
dalam bab ilmu, dalam bab pengetahuan, tidak semestinya seorang alim mengetahui segala perkara. Tidak semestinya seorang yang dikatakan alim, orang yang hebat, seorang yang dikatakan ensiklopedia umat, orang yang dikatakan lautan, memiliki lautan ilmu, seberapa banyak sekalipun ilmu yang dikumpul, setinggi mana sekalipun tahap pembelajaran seseorang, pasti ada sebahagian daripada ilmu Allah yang dia tidak tahu, malah kebanyakannya dia tidak tahu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam bab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab Quran telah dikumpulkan. Jadi tidak syak lagi beliau tidak temukan bahagian nenek dalam Al-Quranul Karim. Tinggal berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan 24 jam bersama Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar adalah orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada kemungkinan orang lain, ada kemungkinan sahabat-sahabat lain mengetahui tentang hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pewarisan seorang nenek. Maka kata Abu Bakar, kata Qubaisah, thumma sa'ala an-nas. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada manusia, iaitu tanya tentang manusia. Iaitu tanya, siapakah di kalangan kalian yang mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahagian seorang nenek dalam pewarisan harta. Faqama al-Mughirah. Maka bangunlah Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, antara seorang sahabat yang kuat, berasal daripada Taif, daripada Bani Thaqif. Beliau ditugaskan oleh Nabi SAW ketika pembukaan kota Taif untuk memecahkan atau untuk meruntuhkan berhala yang terdapat di Taif di depan kaum Thaqif, kaum yang paling kuat, kaum yang paling tegas, yang mempunyai batang tubuh yang kuat, yang kaum yang mempunyai senjata, kaum yang mempunyai teknologi, sehingga mereka dapat mengepung kota Taif itu dengan pagar, yang kukuh. Abu Al-Mughirah bin Syu'bah berasal dari Taif, daripada Bani Thaqif, dan beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk meruntuhkan berhala di kota Taif di depan kaumnya. Jadi, tapi Al-Mughirah seorang pemuda. Al-Mughirah, bila Abu Bakar tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar seorang khalifah, Abu Bakar adalah mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling alim. Namun Abu Bakar tanya kepada sahabat-sahabat, siapakah yang tahu tentang hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pewarisan seorang nenek. Maka bangun seorang pemuda yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang beliau masuk Islam ketika perang Khandaq atau selepas beberapa perang Khandaq, dan beliau salah seorang daripada ashab Bai'atul Ridwan, ketika Bai'ah Ridwan, ketika di Hudaybiyah. Okey, Al-Mughirah berkata, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tiha as-sudus. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada seorang nenek itu 1/6. 1/6. Itu seorang nenek, sama ada ibu kepada bapa atau ibu kepada ibu, seorang nenek. Sekiranya seorang itu meninggal dan tidak ada anak, tidak ada ibu bapa, yang tinggal hanya neneknya, nenek itu mewarisi 1/6 daripada harta si mati. Baru kata Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 1/6 daripada harta warisan itu kepada nenek. Faqala lahu, maka Abu Bakar berkata kepadanya, ini tempat yang kita bincangkan dan tempat kata-kata yang berkaitan dengan tajuk. Bila Abu Bakar dengar suatu berita yang beliau tak pernah dengar, beliau tidak menafikan, tetapi beliau inginkan kepastian. Beliau bertanya kepada yang lain. Beliau bertanya kepada Al-Mughirah, hal ma'aka ahad? Adakah ada orang lain yang mendengar berita yang sama bersama dengan kamu?
Adakah ada sahabat yang lain yang bersama kamu ketika itu? Okey. Fa syahida Muhammad bin Maslamah bimithli dzalik. Maka bangunlah Muhammad bin Maslamah memberikan persaksian yang sama sebagaimana yang telah disebutkan kepada yang disebutkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Muhammad bin Maslamah antara sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Umur mereka lebih kurang. Muhammad bin Maslamah meninggal umur ketika tahun 46 dan Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal ketika umur 50 pada tahun 50 Hijrah. Mereka umur lebih kurang. Seorang umur ketika meninggal umur 70, seorang umur 77. Beza lebih kurang 7 tahun. Umur antara mereka berdua, 7 hingga 10 tahun. Okey. Al-Mughirah dia kata Nabi SAW berikan 1/6. Abu Bakar tanya, ada orang lain atau tidak yang dengar berita seperti kamu? Abu Bakar bertanya, sedangkan Abu Bakar tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi tidak berdusta, dan itulah yang disebutkan dan diketahui dengan jelas bahawa sifat-sifat yang wujud pada sahabat ini, mereka tidak berdusta, dan itulah yang diiktiraf oleh Al-Quranul Karim. Okey. Maka Muhammad bin Maslamah bangun dan memberikan persaksian yang sama terhadap Abu Bakar sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Fa'anfadhahu laha Abu Bakrin radhiyallahu an. Maka oleh kerana wujud persaksian tadi, maka Abu Bakar pun menghukumkan dengan memberikan harta 1/6 kepada nenek yang datang meminta harta warisan daripada Abu Bakar As-Siddiq tadi. Okey. Hadis ini asar diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Majah dalam sunan mereka. Okey. Ini contoh pertama. Bagaimana berhati-hati dalam menerima berita itu telah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Akan timbul persoalan. Adakah Abu Bakar tidak percaya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah sehingga beliau minta orang lain mempersaksikan? Tidak. Okay. Hadis berkaitan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah dan selepas ini berkaitan dengan bagaimana Umar, beliau tidak menerima berita daripada Abu Sa'id Al-Khudri pada peringkat awal, akan diulas oleh Syekh di hujung bab nanti, insya-Allah. Kita akan baca. Bukan mereka tidak menerima, namun mereka ingin beritahu kepada umat, hendaklah kalian berhati-hati ketika berbicara tentang Nabi SAW. Hendaklah kalian berhati-hati ketika menukilkan kata-kata Nabi SAW, walaupun orang yang datang tadi sebaik-baik manusia. Ketika Abu Bakar mendengar perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah, merupakan manusia kepercayaan Nabi SAW yang mewakili Nabi ke kota Taif menyampaikan Islam dan meruntuhkan berhala, dan manaqib dan juga fadail, kelebihan yang ada pada Al-Mughirah bin Syu'bah dikenali oleh semua sahabat, dan Abu Bakar sangat mengenali Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengasaskan satu manhaj. Siapa sekalipun yang datang bawa berita, kita percaya macam mana sekalipun, tapi dalam bab berhati-hati, hendaklah kita tanyakan sumber, hendaklah kita pastikan berita tersebut. Dan ini adalah manhaj Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima berita berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Az-Zahabi, qala Az-Zahabi, berkata Al-Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Tazkiratul Huffaz, beliau berkata, wa kana Abu Bakrin awwalu man ihtata fi qabulil akhbar. Dan sesungguhnya Abu Bakar adalah orang pertama yang mengasaskan kaedah berhati-hati dalam menerima berita yang dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini contoh pertama berkaitan dengan kewaspadaan sahabat Nabi SAW, kewaspadaan sahabat-sahabat Nabi SAW dalam menerima suatu berita atau dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Kemudian
Syekh bawakan kisah yang kedua atau riwayat yang kedua. Sekarang kita cerita tentang peristiwa-peristiwa di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji, seorang sahabat daripada kaum Ansar, daripada Bani Khazraj. Abu Sa'id pada zaman Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau adalah seorang kanak-kanak, masih di kanak-kanak. Antara kanak-kanak yang berebut untuk menyertai peperangan Uhud, namun ditolak oleh Nabi SAW kerana faktor usia dan badan yang kecil. Jadi Abu Sa'id berkata, kuntu fi majlisin min majalisil ansar. Aku sedang duduk bersama dengan sekumpulan kaum Ansar. Aku sedang duduk dalam suatu majlis yang dihadiri oleh kaum Ansar. Itu beliau juga sebahagian daripada kaum Ansar. Di satu majlis, sesama mereka sedang berbicara. Dalam kaum Ansar, mereka sedang berborak dalam satu majlis. Idh ja'a Abu Musa ka'annahu mad'ur. Kemudian tiba-tiba kami dikejutkan dengan kedatangan Abu Musa, iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ka'annahu mad'urun, seolah-olah beliau keadaan beliau yang sangat pucat, sangat letih, sangat pucat dan sangat takut, cemas. Mad'ur artinya cemas. Faqala, maka Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, ista'adhantu ala Umar thalathan. Aku meminta izin untuk masuk bertemu dengan Umar Al-Khattab sebanyak 3 kali. Falam yu'dhan li, maka tidak diberikan jawapan, tidak diizinkan kepadaku untuk masuk. Faraja'tu, maka aku pun tinggalkan. 3 kali minta izin, bagi salam 3 kali, kemudian tidak ada yang mengizinkan atau orang yang di dalam belum mengizinkan. Setelah 3 kali beliau beri salam, Abu Musa pun tinggalkan, itu balik. Faraja'tu, aku pun kembali. Faqala, maka kemudian Umar berkata kepadaku, ma mana'aka, apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalangi kamu daripada tunggu sebelum aku benarkan? Kenapa kamu balik? Kata Umar, kenapa tak tunggu dulu? Lepas bagi salam, walaupun 3 kali, bagi salam, tunggu dulu, kami masih sibuk mungkin, kami sedang sibuk, kami sedang berurusan. Selepas kamu beri salam, tunggu dahulu. Kata Umar, ma mana'aka, apa yang halang kamu daripada kamu tunggu aku selesai urusan? Qala, maka kata Abu Musa al-Asy'ari, ista'dhantu thalathan. Beliau beri alasan, aku dah minta izin sebanyak 3 kali. Aku dah minta izin untuk masuk sebanyak 3 kali. Falam yu'dhan li, tapi tidak ada yang membenarkanku. Ini suatu adab. Adab seorang sahabat yang muda berbicara tentang sahabat yang tua. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku telah meminta izin sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada orang yang mengizinkan. Hakikatnya yang tidak mengizinkan itu adalah Umar. Tapi Abu Musa al-Asy'ari tidak menyatakan kamu tak izinkan aku. Ketika kita ingin menyatakan suatu alasan yang kadang-kadang mungkin ada sedikit unsur-unsur menyalahkan orang yang lebih tua daripada kita, jangan mulut kita lancang. Jangan kita tidak beradab ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai kedudukan lebih mulia, orang yang ada kedudukan di mata masyarakat. Kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan hendaklah ditegur, hendak disampaikan dengan bahasa yang paling halus, bahasa yang paling baik. Itulah adab yang ditunjukkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika berdepan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan kata Abu Musa, aku telah meminta izin masuk sebanyak 3 kali. Falam yu'dhan li, tapi tak ada seorang pun, tidak ada orang yang mengizinkanku untuk masuk. Tidak izinkan aku untuk masuk.
faraja'tu, maka aku pun kembali. Aku pun balik. Kemudian beliau berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sta'dhana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'. Kata Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian meminta izin untuk masuk sebanyak 3 kali, kemudian tidak ada yang mengizinkan, iaitu tidak diizinkan lagi, falyarji', maka kembalilah kamu. Ni adab. Pergi rumah orang, kalau bagi salam 3 kali, bagi salam, tunggu, dengan jarak masa seorang yang sedang qada hajat selesai. Dengan jarak masa kalau seorang yang belum berpakaian dengan sempurna, siap berpakaian. Dalam jarak masa yang secukupnya. Kemudian kita ulang sekali lagi, Assalamualaikum, bagi lagi jarak masa yang sama. Lebih kurang dalam kadar adat orang yang kita ingin hadir, tempat yang kita ingin ziarah. Kalau dia seorang yang tua, berikan masa yang lebih, kerana mereka lebih lama untuk ambil masa untuk siapkan diri. Okay. Jadi kemudian bagi salam buat kali ketiga. Selepas kali ketiga, menunggu dengan jarak masa yang sama, tidak diizinkan, baliklah. Berkemungkinan orang tersebut sedang letih, sedang berehat. Berkemungkinan orang yang kita nak minta izin jumpa tidak bersedia untuk jumpa kita. Berkemungkinan keadaan rumah tidak mengizinkan. Berkemungkinan mereka sedang berlakunya perselisihan faham dalam keluarga, sehingga kedatangan kita dapat mengganggu proses mereka untuk berbincang dan sebagainya. Ada saja sebab-sebab tertentu yang menyebabkan tuan rumah tidak mengizinkan. Jadi setelah 3 kali kita minta izin, Nabi kata 3 kali minta izin, tidak diizinkan, baliklah. Itu balik balik, kemudian datang semula sekiranya ada keperluan. Yang penting setelah 3 kali dan ambil masa yang cukup, dan kita yakin bahawa dia telah dengar, maka baliklah. Kemudian kita tengok bagaimana Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa sekarang ini menyampaikan suatu hadis kepada Umar al-Khattab. Abu Musa mengetahui suatu hadis yang tak diketahui oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau tidak menyalahkan Umar. Beliau tidak mengatakan, dengan ilmu yang beliau ada, dengan kelebihan ilmu yang beliau miliki, tidak menjadikan beliau sombong di depan Umar bahawa aku lebih mengetahui sunnah daripada kamu. Sedangkan sahabat-sahabat sangat tegas dalam menyampaikan suatu sunnah, suatu kebenaran. Namun adab perlu dipelihara. Okey, di sini kita lihat beberapa adab. Abu Musa al-Asy'ari beradab dengan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar bertegas dengan sunnah Nabi SAW. Apa kata Umar? Faqala, Umar menjawab, wallahi, demi Allah, la tuqimanna alaihi bayyinah. Wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu datangkan keterangan, hendaklah kamu bawa bukti terhadap apa yang kamu dakwakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu bercakap itu saja, hendaklah kamu carikan bukti, carikan hujjah, dirikan hujjah kamu, sediakan hujjah kamu tentang perkara ini, iaitu cari orang lain untuk terangkan padaku bahawa ia benar-benar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pengajaran, sealim siapa sekalipun, sealim Umar al-Khattab, sealim Abu Bakar as-Siddiq, tetap ada ilmu yang mereka tidak ketahui. Bila kita tidak tahu suatu perkara, maka hendaklah kita berhati-hati dalam menerima suatu berita, kerana kadang-kadang ada orang tertentu, orang-orang yang tidak mengetahui suatu hukum hakam, ditanyakan kepada orang yang tidak memiliki ahli. Ada orang yang dia jahil, kemudian soalannya tidak ditujukan pada orang alim, ditujukan di Google, ditujukan di status dan sebagainya, dan siapa sahaja yang jawab diterima tanpa diketahui kebenarannya dan siapakah latar belakang orang yang menjawab, ataupun dia type di dalam Google, kemudian tidak diketahui siapakah yang menjawab dalam laman web tertentu, diterima. Ini suatu manhaj yang salah, satu cara menuntut ilmu yang silap. Umar al-Khattab mengajarkan satu perkara, bila ada orang declare ini satu hadis, beritahu pada kami sumbernya.
Kalau tunjuk sumber, tunjukkan kebenarannya. Pada zaman tersebut, zaman Sayyidina Umar, belum ada kitab hadis kerana tiada keperluan. Cara untuk memastikan berita tersebut adalah dengan mencari sahabat lain yang duduk bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang yang bertegas adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dan dalam, kalau lihat pada sunnah dan keadaan Abu Musa dengan Umar, Abu Musa sangat takut dengan Umar, dan Umar seorang yang sangat tegas terhadap sahabat-sahabat yang lain. Kisah Abu Musa pernah berlaku zaman Nabi hidup, sekalipun Abu Musa pernah menangis kerana Umar Khattab. Kisah selipar Nabi SAW, kisah capal. Sekarang pernah ada dibincangkan tentang isu capal. Bagaimana Abu Musa membawa capal Nabi SAW, bawa selipar Nabi untuk tunjukkan kepada Umar dan beritahukan. Nabi sampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari, sampaikan kepada orang yang di sebalik kebun ini, kalau kamu jumpa dia, beritahu dia ada dalam syurga. Abu Musa sampaikan, tunjukkan selipar Nabi, kata ni Nabi sampaikan pada aku satu berita. Ni buktinya, aku bawa selipar Nabi SAW untuk membuktikan bahawa memang Nabi berada di dalam dan berita dia sampai kepada Nabi. Abu Musa berkata kepada Umar bahawa Rasulullah berikan padaku selipar untuk beritahu pada kamu, orang yang berada di sebalik kebun ini, salah seorangnya adalah Umar, bahawa kamu adalah ahli syurga. Umar bila dengar sejak zaman Nabi, Umar tegas. Umar pun tolak sedikit dada Abu Musa al-Asy'ari kerana Abu Musa menyampaikan berita yang sangat besar, sedangkan Nabi masih hidup. Itu sikap tegasnya Umar sejak pada zaman Abu Musa masih lagi sejak zaman Nabi SAW masih lagi hidup. Dan selepas Nabi wafat sekalipun berlaku sekali lagi kisah bagaimana tegasnya Umar Al-Khattab terhadap Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat-sahabat yang lain, terutamanya ketika berdepan dengan penukilan sunnah Nabi SAW. Jadi kata Abu Musa, kata Umar, wallahi la tuqimanna alaihi bayyinah, demi Allah kamu mesti datangkan bukti terhadap dakwaan kamu. Aminkum ahadun sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah terdapat seorang selainnya, adakah terdapat orang lain, seorang pun yang mendengar hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Umar Al-Khattab, sekarang tanyakan kepada orang lain. Tanyakan, adakah ada orang lain yang mendengar hadis bersama kamu? Sebab itulah Abu Musa al-Asy'ari dalam keadaan pucat lari mencari sahabat-sahabat beliau yang duduk dalam satu majlis ketika Nabi masih hidup dahulu. Nabi ceritakan tentang hadis ini. Siapakah yang mendengar hadis ini bersama dengan beliau? Itu keadaan kisahnya. Abu Musa pergi lari berjumpa dengan satu majlis yang dihadiri oleh Abu Sa'id Al-Khudri, begitu juga dihadiri oleh Ubay bin Ka'ab. Faqala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, iaitu Ubay bin Ka'ab sedang duduk bersama Abu Sa'id Al-Khudri, sedang duduk dengan beberapa orang sahabat yang lain di kalangan kaum Ansar. Datang Abu Musa Al-Asy'ari, datang, kata Ubay bin Ka'ab, wallahi la yakumu ma'aka illa asgharil qaum. Kata wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi membicarakan ketika Nabi SAW sampaikan hadis tersebut, tidak ada seorang pun yang bersama kamu kecuali kecuali sahabat-sahabat yang masih muda ketika itu. Kenapa Ubay kata begitu? Ubay kata, memanglah Umar tak tahu. Sebab masa Nabi sebut tu, semua kita, masa tu Nabi bersama dengan kita yang muda-muda. Tak ada sahabat Nabi yang tua masa tu. Jadi Ubay kata, sesungguhnya ketika itu tidak ada orang lain yang duduk bersama Nabi kecuali sahabat yang muda-muda. Fakuntu asgharul qaumi, dan aku adalah sebahagian daripada kanak-kanak ataupun pemuda pada zaman tersebut yang sama-sama duduk dengan Abu Musa al-Asy'ari. Fakumtu ma'ah, maka Ubay bin Ka'ab pun bangun pergi bersama dengan Abu Musa untuk sampaikan kepada Umar bahawa Abu Musa al-Asy'ari telah menyampaikan satu hadis yang benar. Fa akhbartu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dhalik. Maka Ubay bin Ka'ab pun kata, aku pun beritahu kepada Umar bahawa Nabi SAW benar-benar telah bersabda dengan sabdaan yang demikian. Muttafaqun alaih. Riwayat ini
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Abi Daud, dan dalam riwayat Abi Daud itu adalah kisah yang sama yang diceritakan berkaitan dengan peristiwa ini. Faqala Umar di Abi Musa, ada sambungannya. Lepas selesai semua sekali, bila dah betul-betul dengar bahawa Abu Musa benar-benar menyampaikan suatu berita yang hadis yang benar-benar hadis yang benar-benar telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar kepada Abu Musa, amma inni lam attahimka, sesungguhnya aku, wahai Abu Musa, aku tidak pernah merasa sangsi terhadap kamu. Nah, ini kisah kenapa Umar Al-Khattab bertegas dengan Abu Musa. Umar Al-Khattab ketika Nabi masih hidup, tolak sedikit, hentak sikit dada, tolak sikit pada dada Abu Musa. Okey, walaupun Abu Musa bawa selipar Nabi, bawa capal Nabi, tunjukkan bahawa aku bawa berita daripada Nabi. Kemudian ketika Nabi dah wafat sekalipun, okey, Umar tak terima, dan Umar minta supaya Abu Musa Al-Asy'ari carikan saksi yang bersama kamu yang menyatakan bahawa Nabi berkata demikian. Apa sebabnya? Kata Abu Umar Khattab, amma inni lam attahimka, sesungguhnya aku tidak pernah merasa sangsi terhadap kamu. Aku bukan tuduh kamu berdusta. Tapi apa kata Umar? Walakin, akan tetapi, khasyitu ay yataqawwala an-nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kata-kata yang sangat agung. Kata Umar Al-Khattab, dia kata, akan tetapi aku takut manusia yang lain, an-nas, orang lain. Aku takut manusia, khasyitu ay yataqawwala an-nas, manusia dengan bermudah-mudah berbicara ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuka hati mereka. Jadi Umar nak beritahu bahawa kalau Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan seorang gubernur di Yaman, seorang yang dilantik, seorang yang diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Yaman bersama Muaz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi orang kanan kepada Umar Al-Khattab setelah beliau menjadi khalifah. Abu Musa Al-Asy'ari yang mempunyai kedudukan yang istimewa itu, ketika Abu Musa datang sampaikan berita, Umar tetap bertegas, maka jangan ada orang lain di kalangan manusia yang dengan bermudah-mudah bercerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, namun tidak ada sumbernya, tidak bawakan sumber. Jangan sampai manusia yang datang selepasnya mereka bermudah-mudah menyatakan qala Rasulullah, sedangkan tidak ada bukti yang jelas ianya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang sangat tegas yang diasaskan oleh atau yang ditegaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga yang disebutkan manhaj yang diguna pakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah yang lepas. Okey, itu riwayat yang kedua. Ketiga, warawal Bukhari wa Muslim anna Umar bin Al-Khattab istashara an-nasu fi imlas al-mar'ah. Dan Al-Bukhari dan Muslim, itu Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Imam Bukhari dalam Kitabul Istizan, atau hadis tentang syahid itu. Okey, Kitabud Diyat, Al-Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat dan Imam Muslim dalam bab janinul mar'ah. Okey, anna Umar bin Al-Khattab istashara an-nasu fi imlas al-mar'ah, bahawa Umar bin Al-Khattab meminta, bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya tentang hukuman seorang wanita yang menggugurkan anaknya. Ini hukum seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan anaknya setelah anak itu bernyawa. Imlasul mar'ah, seorang perempuan, dia tidak mahukan kandungan dan anak tersebut telah pun bernyawa dalam kandungan. Jadi perempuan ini berusaha sedaya upaya menggugurkan anaknya, iaitu perempuan tadi telah melakukan dosa membunuh janin yang masih kecil. Jadi apakah hukuman seorang wanita yang menggugurkan kandungan yang telah memiliki nyawa, yang telah matang, yang telah memiliki sifat dan nyawa?
Faqala Al-Mughirah bin Syu'bah, maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, sekali lagi kisah Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau adalah antara Ahlul Hal wal Aqdi pada zaman Abu Bakar dan antara Ahlul Hal wal Aqdi pada zaman Sayyidina Umar, iaitu menteri-menteri kanan. Menteri-menteri kanan pada zaman Abu Bakar, salah seorang menteri, salah seorang ahli mesyuarat. Kalau zaman sekarang mungkin salah seorang ahli parlimen lah. Kalau zaman sekarang, pada zaman khalifah dahulu, orang kanan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau orang kanan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi bangun Abu Al-Mughirah berkata, dan Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, syahidtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fihi bi ghurrah. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjatuhkan hukuman terhadap wanita tersebut dengan ghurrah. Apakah ghurrah? Kata perawi, abdun au amah, iaitu seorang hamba lelaki atau seorang hamba perempuan. Jadi hukuman untuk perempuan yang menggugurkan kandungannya bukanlah hukuman bunuh, bukan juga diat yang sempurna, tapi hukumannya adalah hukuman diat seperti membunuh seorang hamba atau membunuh seorang wanita, seorang hamba perempuan atau seorang hamba wanita, iaitu diatnya separuh daripada diat orang yang merdeka. Faqala Umar, maka Umar berkata, itini biman yashhad ma'ak. Umar berkata, bawakan kepadaku siapakah yang sama-sama menyaksikan peristiwa tersebut bersama kamu. Fashahida lahu Muhammad bin Maslamah. Maka ketika itu Muhammad bin Maslamah memberikan persaksian kepada Umar terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Sekali lagi orang yang sama. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, kisah nenek tadi, Al-Mughirah bin Syu'bah bangun sampaikan, menyuarakan satu perkara, dan Muhammad bin Maslamah sokong, iaitu menyaksikan atau memberikan persaksian. Begitu juga pada peristiwa ini, Al-Mughirah bin Syu'bah bangun sampaikan suatu hadis, kemudian disaksikan oleh Muhammad bin Maslamah. Ini satu perkara yang kita lihat perangai manusia. Ada orang yang suka bercakap, suka ke depan. Ada orang dia tidak suka memulakan percakapan, tapi dia sedia untuk menyokong. Ada orang suka buat status, ada orang suka like. Ada orang yang berani menyatakan kebenaran atau menyatakan pandangannya, dan ada orang yang suka yang menyokong daripada belakang. Dan ini perangai kedua-duanya satu sifat yang terpuji. Syaratnya apa yang diperjuangkan, apa yang disampaikan adalah suatu kebenaran, ada suatu perkara yang membawa maslahah kepada umat. Kebenaran bukan sekadar kebenaran, suatu kebenaran yang mana apabila disampaikan membawa kebaikan kepada umat. Sebahagian daripada hak kebenaran kalau disampaikan membawa mudarat, kebenaran tersebut perlu dirahsiakan, atau perlu disembunyikan buat sementara. Kita bercakap benar pada situasi yang tidak kena. Kita ingin menyatakan bahawa si fulan ini orang yang paling alim, orang yang paling hebat, orang yang paling dalam agama Islam, tidak ada orang lain lagi. Tapi di tengah-tengah masyarakat Xinjiang sebagai contoh, di China, ketika waktu mereka sedang mencari siapakah tokoh agama, bersuaranya seseorang dalam menyatakan kebenaran tidak digalakkan. Di negara-negara komunis ketika waktu tertentu, ketika mereka mencari tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang memiliki kenamaan tertentu, kerana pada zaman dahulu banyak kisah-kisah begini, orang yang bersuara menyampaikan suatu perkara kebenaran, kadang-kadang apa yang disaksikan, apa disampaikan itu tidak perlu dan malah memudaratkan. Kadang-kadang dalam situasi tertentu kita mempunyai pandangan yang berbeza daripada orang lain. Kita kadang-kadang berbeza daripada kawan-kawan kita. Namun ilmu yang pandangan kita tersebut, kalau kita lontarkan, akan membawa kepada pergaduhan, membawa kepada perpecahan, membawa kepada saling belakang-membelakangkan, atau menjarakkan hubungan antara satu sama lain. Maka pandangan tersebut hendaklah didiamkan. Kerana tak semua kebenaran itu perlu disampaikan. Kebenaran
Namun kalau ada keperluan, ada hajat, ada maslahah, mana yang tidak boleh takhirkan kalau tak ada hajat. Tak ada hajat, tak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, hendak disampaikan dengan maslahat tertentu, untuk membersihkan nama orang yang dituduh, untuk menyampaikan hak kepada orang yang terlepas daripada hak atau tidak diberikan hak, untuk maslahat agama. Apabila ada orang yang mendakwa suatu perkara yang salah, kita perlu bangun menyampaikan. Namun setengah pada keadaan kebenaran-kebenaran tertentu tidak perlu disampaikan sekiranya ia memudaratkan, walaupun ianya benar. Apatah lagi sekadar pandangan, apatah lagi sekadar pandangan kita. Maka ketika ingin melontarkan pandangan, hendaklah kita melontarkan suatu perkara yang benar, dan yang kedua memberi manfaat kepada manusia. Sebab itu dalam bab tajuk-tajuk yang kita bincangkan dalam kuliah-kuliah mana sekalipun, walaupun kadang-kadang ada keperluan, banyak tajuk yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat, perlu kita ajarkan, tapi tidak semua perkara yang perlu disampaikan. Biarlah setengah keadaan kita jadi seperti orang yang bisu, jadi seperti orang yang tidak mengetahui isu, orang yang tidak pandai dan sebagainya. Namun menjaga maslahah itu suatu perkara yang dituntut sekiranya benar-benar diamnya seseorang itu membawa kepada maslahah. Okey, di sini kita lihat dua sifat. Al-Mughirah bin Syu'bah, orang yang berani bersuara, dan begitu sifatnya. Al-Mughirah bin Syu'bah ketika beliau memecahkan berhala di Taif, satu perkara yang beliau satu tindakan yang beliau buat, kerana orang Taif mereka percaya bahawa berhala ni kalau dipecahkan pasti akan berlaku, orang yang tidak ada manusia yang mampu memecahkan berhala tersebut. Ini kepercayaan karut sejak lama. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah tatkala memecahkan berhala tersebut, beliau tiba-tiba jatuh, tersungkur, terjatuh. Maka bangunlah kaum Thaqif, mengatakan bahawa maha tinggi berhala kami, sesungguhnya telah kami katakan bahawa tidak ada orang yang boleh memecahkannya. Kemudian tiba-tiba bangun Al-Mughirah bin Syu'bah, dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku hanya bergurau dengan kalian. Berhala ini tidak ada. Kepercayaan yang kalian percaya terhadap berhala ini adalah kepercayaan yang karut, dan dia tidak mempunyai sebarang kuasa. Maka beliau pecahkan berhala tersebut di depan mata kaum Thaqif. Ini tindakannya diambil oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau seorang yang sangat tegas menyampaikan kebenaran. Hatta ketika zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku peristiwa Jeddah, peristiwa nenek datang minta tadi dalam penghakiman, dalam majlis qada, majlis menjatuhkan, dalam mengambil keputusan kehakiman. Al-Mughirah bersuara. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dalam peristiwa ini, dalam peristiwa yang disebutkan di sini, iaitu peristiwa hukuman terhadap wanita yang menggugurkan bayinya, menggugurkan kandungannya. Al-Mughirah juga bangun. Dan sifat yang kedua adalah sifat Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, seorang yang suka menyokong dari belakang. Dan kita nampak dua orang sahabat ni dan banyak kisah. Mereka bersahabat, seorang daripada kaum Muhajirin, seorang daripada kaum Ansar, bersahabat baik, dan mereka sering bersama ketika zaman usia mudanya. Hatta ketika tua mereka sering bersama. Seorang seorang bersuara dan seorang ini sentiasa menyokong. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Muhammad bin Maslamah daripada kaum Ansar, daripada Bani Aus, iaitu kita kata Muhammad bin Maslamah Al-Ausi Al-Ansari. Okey. Di kisah ketiga ini, Umar tanya tentang, bermesyuarat dengan sahabat-sahabat, macam manakah hukuman terhadap seorang wanita yang menggugurkan kandungannya. Bayi ini, dia walaupun bernyawa tapi belum sempurna, kerana dia belum lahir, dia belum sempurna. Maka hukumannya seperti hukuman seorang membunuh hamba, iaitu dihukumkan dengan hukuman diat separuh daripada diat orang merdeka. Faqala Umar, i'tini biman yashhad ma'ak, fa syahida lahu Muhammad bin Maslamah. Datangkan seorang yang menyaksikan suatu perkara yang sama dengan kamu. Maka Muhammad bin Maslamah pun datang menyaksikan perkara tersebut. Ini kisah yang ketiga. Yang keempat, daripada kisah bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW berhati-hati ketika menerima suatu berita tentang Rasulullah SAW.
Wa an Ali bin Abi Talib qal, dan daripada Ali bin Abi Talib beliau telah berkata, kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan nafa'ani Allahu bima syaa min. Sesungguhnya aku dahulu, ketika aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, maka aku telah menerima manfaat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku menurut kehendaknya. Wa idza haddatsani ghairuhu istahlaftuhu fa idza halafa saddaqtuhu. Dan apabila ada orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan minta dia bersumpah. Kalau dia bersumpah, baru aku percaya, baru aku terima. Ini kata Ali bin Abi Talib, dan ini manhaj khas oleh Sayyidina Ali. Tidak dijadikan sebagai suatu sunnah yang diikuti oleh ulama hadis, iaitu dengan meminta orang bersumpah. Namun kita dapat lihat kat sini, Sayyidina Ali antara orang yang sangat berhati-hati, dan cara beliau berhati-hati tadi dengan meminta orang yang menyampaikan berita tersebut untuk bersumpah. Dan sumpah merupakan suatu perkara yang sangat berat bagi masyarakat Islam ketika zaman tersebut. Bukanlah seperti sumpah orang zaman sekarang, suka bersumpah dan amat malang, sumpah itu sumpah yang palsu. Suka bersumpah itu sendiri pun suatu perkara yang keji, yang sikit-sikit nak sumpah, sikit-sikit nak sumpah, suatu perkara yang tidak baik, kerana menggunakan nama Allah yang Maha Agung untuk kemaslahatan dunia yang kecil. Urusan menggunakan nama Allah hanya untuk urusan dia yang sedikit, yang kecil, yang tidak ada nilainya. Bersumpah walaupun benar, banyak bersumpah walaupun benar, bukanlah perkara yang terpuji. Apatah lagi sumpah itu merupakan sumpah dusta. Sebab itu perkara sumpah ini telah diambil ringan, dipandang enteng oleh masyarakat masyarakat Islam akhir zaman, dan ia yang merupakan perkara yang sangat agung, sangat besar, sangat besar dan sangat berat bagi generasi umat Islam pada awalnya. Sebab itu oleh kerana berkaitan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan urusan yang sangat besar, Sayyidina Ali bin Abi Talib minta supaya orang yang menyampaikan hadis kepadanya bersumpah. Dan kata Sayyidina Ali, wa inna Aba Bakrin haddathani wa sadaqa Abu Bakrin annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepadaku tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maha benarlah Abu Bakar. Abu Bakar takkan berdusta, As-Siddiq. Namun Sayyidina Ali tetap meminta supaya beliau sumpah. Abu Bakar beritahu bahawa Nabi SAW bersabda, ma min rajulin yadnubu dhanban fayatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini fayastaghfirullaha azza wa jal illa ghufira lah. Tidak ada seorang lelaki yang melakukan suatu dosa, kemudian dia berwuduk dan dia sempurnakan sifat wuduknya, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, dia bangun solat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Hadis ini berkaitan dengan solat. Selepas solat minta ampun. Sebahagian daripada ulama menyatakan hadis ini adalah asal kepada dalil disyarakkan solat sunat taubah. Sebahagian yang lain mengatakan bahawa solat sunat yang biasa, namun solat sunat yang diikuti dengan doa dan istighfar antara sebab pengampunan dosa, namun bukan atas nama solat taubah. Itu perbezaan pandangan, dan kedua-duanya mempunyai sandaran yang sama daripada hadis ini. Okey. Jadi ada 4 kisah yang dibawakan oleh Syekh. Pertama, kisah Abu Bakar bersama dengan nenek yang meminta harta warisan. Yang kedua, kisah Sayyidina Umar bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abu Sa'id menyampaikan hadis berkaitan dengan apabila telah meminta izin, seseorang itu minta izin 3 kali, tidak diizinkan, dia akan pulang. Riwayat yang ketiga ialah berkaitan kisahnya Umar bin Khattab bermesyuarat tentang wanita yang menggugurkan kandungan. Kemudian Sayyidina Mughirah bin Syu'bah menyaksikan dan kemudian diminta saksi dan dibawakan Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah menyaksikan apa yang disampaikan oleh
Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan kisah yang keempat adalah kisah Ali bin Abi Talib ketika beliau mendengar seseorang itu berbicara mewakili Rasulullah SAW, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Beliau akan meminta orang tersebut bersumpah, walaupun beliau sangat mengetahui bahawa sumpah adalah satu perkara yang sangat berat bagi umat Islam untuk melakukannya, walaupun perkara yang benar. Namun oleh kerana hadis suatu perkara yang berat, suatu perkara yang besar, Sayyidina Ali tetap meminta orang tersebut untuk bersumpah. Okey. Saya minta izin 10 minit insyaAllah untuk habiskan bab ini insyaAllah. Kata Syekh, ولا تدل هذه الأخبار على أنهم لا يقبلون إلا ما يرويه اثنين فأكثر، بل هذا منهم على سبيل التثبت والاستظهار، فالأخبار التي قبلوها مما لم يرويه إلا راو واحد كثيرة متضافرة. Kata Syekh untuk menerangkan perkara ini, riwayat-riwayat yang kita bacakan ini tidak menunjukkan bahawa sahabat-sahabat Nabi tidak menerima suatu hadis kecuali diriwayatkan lebih daripada seorang ataupun riwayatkan dua orang atau lebih. Bermaksud hadis-hadis yang kita baca tadi, iaitu 4 kisah berkaitan dengan Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang tidak menerima suatu berita kecuali dengan bawakan saksi atau dengan sumpah. Kisah-kisah ini tidak menunjukkan bahawa sahabat mensyaratkan bahawa suatu berita itu mesti dibawa oleh dua. Bukan itu syarat sahabat. Artinya bukan tidak menjadi hujah kepada orang-orang yang menolak hadis ahad. Tidak menjadi hujah kepada orang-orang yang menolak hadis ahad. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat walaupun sahabat itu benar. Kenapa tak jadi hujah? Sedangkan Abu Bakar minta, ada dalilnya. Ada dalilnya. Sayyidina Umar ketika tidak menerima berita Abu Sa'id Al-Khudri, bukan kerana tidak terima, beliau hanya nak tunjukkan, nak beritahu kepada manusia, inilah dia cara ketika kamu berdepan dengan orang yang menyampaikan berita berkaitan Rasulullah SAW. Sebab tu kata Sayyidina Umar, inni lam attahimka, sesungguhnya aku tidak tuduh kamu, aku tidak merasa sanksi terhadap berita yang kamu sampaikan, walakin khasyitu ay yataqawwala an-nasu ala Rasulillah SAW, tapi aku takut ada manusia yang suka-suka tidak berhati-hati dalam menyampaikan berita dan hadis daripada Nabi SAW. Jadi Umar tidak menolak berita yang dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri, namun beliau hanya menunjukkan, beliau hanya ingin menyatakan cara yang benar untuk mengasaskan suatu sunnah dalam menerima berita. Hendaklah diambil ihtiyat, berhati-hati dan memastikan suatu kebenaran walaupun ianya disampaikan oleh orang yang alim, orang yang telah diketahui kebenarannya. Tetap kita minta berita berkaitan dengan hadis Nabi hendaklah dicari sumbernya dengan jelas, kerana berkemungkinan orang yang bercakap benar, orang yang saleh, orang yang alim, mungkin dia tersilap, tersalah hafal, tersalah kata, tersalah faham. Ini berlaku pada manusia. Maka perlu, kalau ada riwayat, kalau ada orang lain, sesungguhnya orang yang kedua yang menyaksikan perkara pertama akan menambahkan lagi kekuatan pada berita yang dibawa oleh orang yang pertama. Wallahu a'lam. Okey, sebab tu kata Syekh, apa dalil lagi menunjukkan bahawa bukan apa yang kita cerita tadi, kisah-kisah tadi hanya berkaitan dengan mereka berhati-hati dan berwaspada dalam menerima berita, bukan bererti mereka tolak secara mutlak. Kata Syekh, sesungguhnya fal akhbaru allati qabiluha mimma lam yarwihi illa rawin wahid kathiratun mutadafirah. Hadis-hadis dan cerita-cerita yang begitu banyak sahabat-sahabat Nabi SAW menerima berita seseorang, hanya seseorang yang bawa berita mereka terima, itu sangat banyak. Jadi antara sahabat dengan sahabat yang lain, kisah yang sahabat terima satu berita saja banyak. Mana kalau ada seorang bawa satu berita, tak ada orang bersama dengannya, asalkan orang itu orang yang thiqah, orang sahabat, mana seorang sahabat, seorang yang diketahui kebenarannya, diterima. Namun kisah-kisah ini ialah kisah-kisah menceritakan tentang bagaimana bermulanya cara sahabat Nabi SAW bertasabut, iaitu memastikan kebenaran ataupun berhati-hati, berwaspada. Mereka melakukan perkara demikian untuk menjadi contoh tauladan kepada generasi selepasnya, seperti mana yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab.
Sebab itu kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i la yatlubu Umar ma'a rajulin akhbarahu akhar illa ala ahadi thalathin ma'ani. Imma an yahtada fayakunu wa in kanat al-hujjah tathbut bi khabar al-wahid fa khabar al-ithnaini akthar fa huwa la yaziduha illa thubuta. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah, kitab pertama yang cerita tentang usul fiqh, kitab usul fiqh yang pertama. Beliau berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidak meminta sesungguhnya Sayyidina Umar Al-Khattab meminta supaya dibawakan seorang lelaki yang lain dalam kisah tersebut. Itu Sayyidina Umar minta kepada Abu Sa'id Al-Khudri bawakan orang lain yang mendengar bersamanya. Okey. Beliau tidak menerima hanya kecuali apabila dibawakan lelaki yang lain itu atas tiga kemungkinan. Sama ada pertama ayyahtada, imma ayyahtada fayakunu fa in kanat al-hujjah tathbut bi khabar wahid fa khabar isnani akthar wa huwa la yaziduha illa thubuta. Walaupun seorang bawa satu berita tersebut telah sabit kebenarannya, bila datang orang yang kedua akan menambahkan lagi kekuatan terhadap berita tersebut. Ini babul ikhtiyat. Lebih baik memang kita bawa satu berita, kita percaya dah. Tapi bila ada orang lain lagi bawa berita dan memang ada orang lain dia masih hidup, kenapa tak bawa? Kenapa tak bawa? Kerana bila dengan membawa orang yang kedua menyampaikan berita yang sama akan menambahkan lagi kekuatan pada berita yang disampaikan. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah beliau syarah panjang, beliau kata lagi, thumma dzakara al-ma'na ats-tsani wa huwa annahu lam ya'rif al-mukhbir fa yaqifu an khabarih. Berkemungkinan kedua, Umar bin Al-Khattab melakukan perkara demikian. Kenapa perlu minta orang kedua? Berkemungkinan orang yang pertama tidak dikenali. Kemungkinan pertama tadi, bawa orang kedua untuk kuatkan berita. Kemungkinan kedua, orang yang kedua tak dikenali, maka hendaklah cari orang yang beliau kenal, yang Sayyidina Umar kenal sendiri tentang kebenaran ataupun tentang sifat-sifat yang ada, sifat kebaikan dan sifat ta'dil yang ada pada, sifat adil yang ada pada seorang penyampai. Ini kemungkinan yang Imam Syafi'i sebut, dan beliau akan tarjihkan. Pertama, mungkin Sayyidina Umar nak kuatkan berita. Yang kedua, berkemungkinan Sayyidina Umar tak kenal orang pertama, maka cari orang kedua yang beliau kenal. Dan yang ketiga, al-thalith wal ma'na al-thalith ay yakuna al-mukhbir lahu ghaira maqbul al-qaul. Ataupun orang yang sampaikan berita pertama memang tidak diterima kata-katanya. Thumma qala, kemudian kata Imam Syafi'i, fa in qala qa'il fa ila ayyil ma'ani dhahaba Umar. Kat manakah Umar, dalam kisah Umar secara spesifik tadi, kemungkinan yang umum. Orang yang tolak berita ada tiga sebab. Sama ada dia nak kuatkan berita, ataupun dia tak kenal orang yang sampaikan, ataupun dia tahu bahawa orang yang sampaikan ni memang tak boleh dipercayai. Di kisah ini, kisah Sayyidina Umar dan Abu Sa'id masuk dalam kategori mana? Kata Imam Syafi'i, sekali ditanyakan, kisah yang Umar bersama Abu Sa'id ini bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari ini masuk dalam kategori mana? Kata Imam Syafi'i, amma fi khabari Abi Musa fa ila al-ihtiyat. Manakala kisah Umar bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari adalah tidak pasti merupakan kisah yang berkait dengan kemungkinan yang pertama, iaitu untuk mendapatkan ihtiyat, iaitu untuk memastikan berita tersebut lebih kuat. Lianna Abu Musa thiqatun aminun indahu, kerana Abu Musa Al-Asy'ari seorang yang thiqah, yang dipercayai, aminun, seorang yang diketahui amanahnya di sisi Umar Al-Khattab. Sebab itulah Umar berkata, wastadalla biqauli Umar, dalilnya adalah kata-kata Umar, amma inni lam attahimka walakinni khashitu ay yataqawwala an-nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Umar kata, aku tidak berasa sangsi terhadap kamu wahai Abu Musa, tetapi aku takut orang lain bermudah-mudah dalam berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini kisah berkaitan dengan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hati dalam menyampaikan, dalam menerima berita daripada Nabi SAW. Dan ada dua kisah, saya sebutkan juga, minta lagi 5 minit. Dua kisah ini sebutkan dan ringkas saja, daripada zaman tabi'in. Dan Al-Imam
imam-imam di kalangan tabi'in juga mengikuti jejak sahabat Nabi jejak langkah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan suatu berita itu benar dan berwaspada ketika menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya pertama ialah Yazid ibn Abi Habib. Yazid ibn Habib adalah seorang tabi'in al-Azdi. Beliau dikenali sebagai Syekhul Fuqaha al-Misriyin. Syekhul Fuqaha wal mu'arrikhin, mana syekh terhadap ahli fiqh, mana ulama fuqaha dan ulama mu'arrikhin, ahli sejarah di Mesir. Mana beliau adalah tokoh dalam ilmu fiqh dan tokoh dalam ilmu sejarah, ilmu tarikh di kalangan orang Mesir. Berkata Yazid ibn Abi Habib, dia berkata, idza sami'ta al-hadis fanshudhu kama tanshudu ad-dallah fa in urifa fakhudhu wa illa fada'hu. Apabila kamu mendengar satu hadis, hendaklah kamu cari sanad dia sebagaimana kamu cari barang yang hilang. Sekiranya kamu temukan, ambillah hadis tersebut. Sekiranya tidak, tinggalkanlah hadis tersebut. Mendengar satu hadis, satu berita, cari sumbernya seperti mana kamu nak cari barang yang kamu hilang. Kalau kamu jumpa sumber, ambillah hadis tersebut. Kalau sumber kamu tak temukan, tinggalkan hadis tersebut. Itu jangan beramal dengannya. Yang kedua, wasami'a Syu'bah bin al-Hajjaj Abdullah bin Dinar yuhaddithu fil wala'i wa hibatihi an Abdullah bin Umar fayastahlifuhu hal sami'ahu min Ibn Umar fayahlif lah wa hadha minhum min bab at-tathabbut wal istithaq wa at-ta'akkud mimma yasma'un hirsan minhum ala hifdhi hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syu'bah bin Hajjaj seorang tabi'in mendengar Abdullah bin Dinar menyampaikan satu hadis berkaitan dengan al-wala dan hadiah al-wala. Itu berkaitan dengan larangan menjual seorang maula dan ataupun menjadikan maula itu sebagai hadiah. Siapakah maula? Seorang lelaki, seorang hamba dimerdekakan. Contohnya Bani Bakar, ada seorang hamba dimerdekakan. Ya, hamba tu dah merdeka walaupun dia bekas seorang hamba. Setelah dia dimerdekakan, tidak boleh lagi ada di kalangan ahli kabilah tersebut yang menjual hamba ini kepada orang lain ataupun menjadikan dia sebagai hadiah. Dia dah merdeka, haknya sama seperti ahli kabilah tersebut, haknya seperti manusia yang lain. Tidak boleh dilihat dia ni kerana dia bekas orang hamba hendaklah dihukumkan sebagai hamba. Tidak. Dulu dia hamba, ya, hukuman hamba ada hukum-hukumnya. Selepas dia merdeka, jangan bawa kisah lamanya. Dulu siapa dia, kita lihat sekarang siapa dia. Dia adalah seorang merdeka. Hadis Nabi SAW yang melarang seorang hamba itu dijual atau dijadikan sebagai hadiah seorang hamba yang telah merdekakan dinamakan sebagai bab bai'ul wala wahibatihi. Bai'ul wala wahibatuhum. Jadi Syu'bah bin Hajjaj mendengar Abdullah bin Dinar bercerita, menyampaikan hadis berkaitan dengan larangan ini daripada Abdullah bin Umar. Maka Syu'bah pun meminta supaya Abdullah bin Dinar, seorang yang thiqah, walaupun Abdullah bin Dinar seorang thiqah, beliau minta supaya Abdullah bin Dinar bersumpah adakah benar-benar beliau mendengar berita tersebut daripada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Dinar pun bersumpah. Akhirnya kemudian Syu'bah menerima berita tersebut. Semua ini antara kisah-kisah yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW dan golongan tabi'in sangat berhati-hati ketika menerima satu berita dan menerima satu hadis, dan mereka akan sedaya upaya memastikan hadis tersebut hadis yang benar-benar sahih daripada Nabi SAW. Kalaulah hadis ini diambil berat dan hadis itu kerana hadis ini mengandungi hukum hakam, macam mana ada orang yang tidak berhati-hati dalam menerima agama itu sendiri? Macam mana ada orang yang tidak berhati-hati dalam menerima suatu amalan dalam agama, tidak berhati-hati dalam menerima suatu zikir? Inilah perkara bila kita kaji, tengok balik macam mana sahabat dan golongan tabi'in mereka berhati-hati dalam menerima suatu berita, menerima suatu hadis. Kita akan menghargai jasa mereka, iaitu kita hendaklah mencontohi cara mereka
apa yang mereka sampaikan. Kita juga ketika mendengar satu hadis, hendaklah kita tanyakan kesahihannya, carikan sumbernya. Kalau kita mampu cari sendiri, bukalah kitab-kitab yang kita miliki. Kalau kita tak mampu, tanyalah kepada orang yang mampu. Dan jangan kita bermudah-mudah menerima suatu hadis hanya kita dengar sekali daripada siapa sekalipun. Jangan kita bermudah-mudah, hendaklah kita pastikan kesahihannya, kemudian barulah kita sebarkan. Sekadar ini. Dan insyaAllah saya akan baca sedikit kalau ada soalan. Tuan Rizwan bin Muhammad Zain, wafikum barakallah. Okey, pada Tuan Puan Nur Hadar Razali, Assalamualaikum Ustaz, dan yang hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. Dan ini sahaja komen yang saya nampak, dan insyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada kelemahan saya sendiri. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Tuan Azharuddin yang memberi salam. Dan semoga majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita minggu depan kita bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama, insya-Allah, dalam membaca kitab yang sama, sambungan daripada kitab ini dengan tajuk Inayatus Salaf bil Isnad. Macam mana ulama salaf dahulu mengambil berat dan berhati-hati, dan mereka mencari isnad, cari sanad dalam penyampaian hadis Nabi SAW. Ini akan kita bincangkan pada minggu hadapan, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.